العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وسلم معظم إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Seperti biasa, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin serta perkenannya dapat kita berada di sini pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diredai Allah. Pada malam ini saya pilih satu tajuk yang sangat popular, yang selalu disebut, dan saya percaya para jemaah sangat mengerti makna sebagainya mengenai tajuk ini. Tajuknya ialah taubat. Taubat berasal dari perkataan Arab yang seolah-olah menjadi macam bahasa Melayu. Kita bercakap di mana-mana saja taubat, taubat. Cuma malam ini untuk perjelaskan lagi, perkemaskan dari segi keseluruhannya, makna dan fungsinya, maka saya mulakan dengan ayat 8 surah Tahrim yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, hingga akhir ayat yang memberi arti, wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah akan sebagai taubat nasuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Wahai manusia, taubatlah kamu kepada Allah dan bermohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, bertaubat kepadanya 100 kali pada setiap hari. Diikuti dengan hadis, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu an-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Bermaksud Allah sentiasa menghamparkan, membuka tangan, yakni menerima taubat di malam hari supaya bertaubat oleh orang yang melakukan salah dosa pada siang hari. Allah juga menunggu taubat di siang hari untuk memohon taubat
oleh pelaku dosa pada malam hari. Kira-kira begitu. Para jamaah yang bersama saya, dalam ayat tadi ada kalimah tubu. Tubu dalam bahasa Arab ini perintah, disuruh. Bertaubatlah kamu. Dan dalam hadis Rasulullah juga disebut tubu, bertaubatlah wahai manusia. Ulama telah mengambil kesimpulan bahawa hukum bertaubat itu adalah wajib. Cuma yang saya nak perpanjangkan di sini pada malam ini, arti taubat. Kalau nak ikut apa yang ditulis dalam Kamus Dewan, taubat maknanya kembali kepada Allah dengan meninggal yang dilarang dan melakukan yang disuruh, atau menyesal akan kesalahan dosa, atau perasaan tidak senang kerana melakukan kesalahan. Nasuha, sesal sungguh-sungguh, atau dalam bahasa saya, serik. Wallahu alam, para jemaah boleh faham atau tidak? Serik, sesal sungguh-sungguh. Saya menggunakan bahasa serik, ditambah pula aku bertaubat dah, atau tidak berani buat lagi. Itulah makna-makna taubat yang terdapat dalam Kamus Dewan. Saya pula, saya pungut, saya kutip dalam beberapa buku bacaan saya, terdapat di sana salah satunya tafsir Qurtubi yang disebut oleh dalam tafsir Azhar oleh Profesor Dr. Hamka. Begini katanya makna taubat itu. Menurut Abdullah ibn Mas'ud, Mu'ad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab sepakat, sependapat bahawa taubat nasuha, taubat yang tidak kembali lagi kepada kesalahan yang telah berlaku, atau dengan kata saya tadi, serik. Dua, Al-Kalabi memberi ta'rif, mendefinisikan makna taubat ialah menyesal dalam hati, meminta ampun dengan lidah, berhenti serta merta daripada melakukan kesalahan dan dosa, serta meneguhkan azam tidak akan mengulanginya lagi. Itu pendapat yang kedua yang terdapat dalam tafsir Al-Qurtubi. Tiga, Sa'id bin Jabir berkata, taubat yang diterima Allah ialah hendaklah memenuhi tiga syarat. Satu, bimbang taubat tidak diterima, harap taubat diterima, atau dalam kata lain, ar-raja wal khauf, dalam pembicaraan khususnya dalam buku-buku tasawuf. Dan yang ketiga, mulai saat itu dipenuhi masa hidup dengan taat kepada Allah. Wallahu a'lam. Pada saya, dari tiga dalam buku tafsir, tiga dalam buku Dewan Bahasa, pada keseluruhannya maknanya sama.
Tidak keterlaluan kalau kita kata sedar kita bersalah, terus menyesal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah muslimin muslimat yang dihormati, pada malam ini saya coba kutip dan pungut dari sebuah buku karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah yang sangat popular. Kalau para jamaah, saya percaya para jamaah membaca atau mengaji buku ni. Dalam buku tu ada 7 aqabah, 7 tanjakan, 7 peringkat perjuangan kita untuk menjadikan kita seorang hamba yang berada di atas kemuncak martabat alhamd wa syukr. Aqabah yang pertama, al-ilm. Imam Ghazali menyebut, menerang, mendetailkan tentang keperluan ilmu, bahaya tidak berilmu, ilmu yang wajib diketahui dan cara mengamalkannya di aqabah yang pertama. Manakala aqabah yang kedua, pada saya seolah-olah orang yang mengaji dengan ilmu yang diterangkan dalam aqabah ilmu itu sudah ada maklumat, sudah mengenal diri, apakah aku orang asi, berdosa atau sebaliknya. Nah, sekarang apabila kita berilmu, sudah tentu kita tahu kita termasuk dalam golongan orang yang bersalah. Dan tidak keterlaluan kalau saya katakan semua kita ni ada salahnya. Saya ulang sekali lagi, minta maaf, semua kita ni ada salahnya. Cuma sama ada nampak ataupun tak nampak, sama ada tahu ataupun tak tahu. Maka kerana itulah tadi dan secara terus menerus, tadi dalam tazkirah saya sebelum Jumaat, di sini, di meja ini, saya berdoa berdasarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terus menerus mencadang, beramal. Rasulullah beramal dan mencadangkan supaya kita semua beramal, mohon kepada Allah dengan doa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah kepadaku yang benar itu benar, dan kurnialah kepadaku yang benar itu supaya aku dapat laksanakan. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah kepadaku yang salah itu salah, dan kurnialah kepadaku supaya mampu aku meninggalkannya. Muslimin muslimat, ada barangkali di antara kita yang tahu yang benar itu benar, tapi masih tidak mampu melaksanakannya. Ada sebahagiannya pula tahu yang salah itu salah dan keji, tetapi masih tidak mampu meninggalkannya. Oleh sebab itu, sungguh indah, cantik sekali doa Rasulullah itu. Tunjuklah kepadaku yang salah itu salah, dan kurnialah kepadaku untuk mampu aku meninggalkannya. Kurniakanlah kepadaku yang benar itu benar, dan berilah kepadaku melaksanakan yang benar itu. Atau dalam bahasa Arab, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah, wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Yang saya cadang pada malam yang barakah ini, di tempat yang sangat mulia dan waktu yang sangat indah ini, semoga kita semua dicucuri rahmat, kasihan belas daripada Allah, mendorongkan kita supaya terus mohon doa daripada Allah supaya dicerah celekkan yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Yang salah itu dapat kita
tinggalkan, dan yang benar baik itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Seterusnya saya coba dasarkan kuliah saya pada malam ini berdasarkan buku yang ada bersama saya ni. Katanya, wahai penuntut ibadat, saya masukkan kita semua malam ni penuntut ibadat, orang yang mencari ibadat. Wajib atas anda bertaubat. Semoga Allah memberi taufik. Seluruh buku ni, apabila pengarang ni menyebut sesuatu tajuk bab, dia mulakan dengan jumlah doaiyah. Semoga Allah memberi anda taufik. Semoga Allah memberi dorongan, menolong kita melaksanakan yang baik ini. Taubat itu diwajibkan kerana dua perkara. Mengapa taubat itu difardu, diwajibkan? Kerana dua perkara. Yang saya rasa sungguh cantik keterangan ini, dan harus kita ambil kesempatan ini untuk mendidik, mentadbir, mengurus diri. Ya, mengurus diri supaya tercapai tujuan kita untuk mendapat keampunan ilahi. Diwajibkan taubat kerana dua perkara. Diwajibkan kita bertaubat kerana dua perkara. Pertama, supaya hasil bagi anda taufik untuk mengerjakan taat. Taubat tu, dengan taubat tu, dan jika Allah terima taubat tu, kita akan mampu melaksanakan kerja taat kita. Kalau boleh saya kongsikan pengalaman dan pandangan saya, yang menyebabkan, antara yang menyebabkan, barangkali kita bubuh kepada kita, minta maaf, maksud saya, yang menyebabkan seseorang itu culas dan malas dan berat punggung untuk melaksanakan kebaikan, salah satu sebabnya ialah kerana dosa lapuk yang masih tidak terampung. Tidak keterlaluan pula kalau saya katakan bahawa setiap kita ada salahnya. Sama ada salah tu di masa lampau, kecil atau besar, sama ada kita tahu, sama ada kita tak tahu, dengan kejahilan kita. Ya, jadi dosa-dosa lapuk, dosa-dosa lama yang barangkali kini tidaklah sangat kita ni berdosa, barangkali ada yang mendakwa begitu, terserah kepada masing-masing. Dosa-dosa lama tu kalau masih tidak diampun, itulah salah satu sebab yang menyebabkan kita berat, atau dengan kata kasar sikit, culas, malas, atau kalau boleh pun secara dalam bahasa saya, nebeng. Sebab orang yang telah mendapat dorongan dari Allah, ibadat ni, contohnya duduk dalam masjid ketika ini, dia bukan menjadi paksaan, tapi telah seronok duduk dalam masjid ni. Ya, sehingga sampai waktu balik terasa sekejapnya. Sebaliknya, orang yang saya kata nebeng itu tadi, nak tunggu masuk waktu isyak ni, memakan masa yang begitu lama dan menjemukan. Terserah kepada masing-masing. Jadi saya nak ulang sekali lagi, salah satu sebab yang menyebabkan kita berat melakukan taat ialah kerana kesialan dosa lama, dosa-dosa kita yang menghalang, dan itulah sebabnya. Sesungguhnya dia kata di sini, belenggu dosa-dosa itu akan menyekat anda daripada berjalan di jalan taat, dan untuk bersegera
berkhidmat kepada Allah. Dosa tu menyekat untuk segera taat kepada Allah. Kerana keberatan beban dosa itu menghalang kelincahan dan kecergasan untuk melakukan kebajikan atau kerja-kerja taat. Sesungguhnya kekekalan atas mengerjakan dosa itu setengah daripada yang menghitamkan segala hati si pelaku dosa. Maka oleh itu anda mendapati hati itu berada dalam kelam kegelapan, keras, tidak bersih, tidak jernih, tidak merasa kelazatan dan kemanisan. Saya rasa cukup dengan keterangan saya sebelum ini yang menyebabkan tak rasa manis, tak rasa seronok, tak rasa sedap, tak rasa suka dalam menjalankan ibadat ni, kerana hati kita telah dikelamkan, dikelabu-kelalakan, telah tidak jelas kerana selaput dosa yang masih tidak diampun. Waliyazubillah. Dan jika Allah tidak memberi rahmat, maka dosa itu akan menghela pemiliknya kepada kekufuran dan kecelakaan. Waliyazubillah. Kedua, perkara sebab yang mewajibkan kita bertaubat ialah supaya ibadat anda diterima. Kerana kedudukan taubat itu diumpamakan sebagai hutang yang wajib dibayar. Dosa lama tu sebagai hutang yang wajib dibayar. Dan kedudukan ibadat sekarang, ibadat tu pula sebagai hadiah. Kiranya anda beribadat tanpa taubat, sudah tentu ibadat anda ditolak oleh Allah. Maka sesungguhnya Tuhan ampunya hutang itu tidak akan menerima hadiah andainya hutang yang wajib masih tidak terbayar. Gitulah contohnya. Kononnya dibawa contoh, kalau kita ada hutang dengan orang, maka kita bawa budi, hadiah kepada dia. Walaupun dia terima, hatinya tak seronok. Kerana dia mendakwa dalam hatinya, hutang aku mu tak bayar. Hadiahmu ni tidak ada harga macam mana untuk aku. Seolah-olahnya gitulah kalau kita. Baik, saya nak teruskan lagi. Oleh kerana itu kita wajib bertaubat. Saya nak ulang sekali lagi, kerana taubat itu memaniskan ibadat dan taubat itu menjadikan kita orang yang tidak berdosa. Soalnya bagaimana taubat ini sebenarnya kerja hati. Bukan semudah mengucap astagfirullah. Taubat itu bukan semudah kita ucap astagfirullah. Jadi di sini dicadangkan sebagai mukaddimah untuk menjadikan kita orang yang bertaubat, mestilah ada proses yang perlu kita tahu. Kita didik diri kita dengan maklumat itu sehingga kita tahu, oh, aku orang bersalah yang disebut berdosa. Dan kita tahu pula apa itu dosa. Kalau boleh saya terjemahkan, dosa itu celaka, seksa dan sebagainya. Oleh sebab itu ada mukaddimahnya dicadangkan di sini supaya dapat menyedarkan kita yang kita ni orang bersalah, dan salah itu macam kita kata berdosa, dan dosa itu seksa. Maka mukaddimahnya, pendahuluannya, proses mengurus diri kita ada 3. Dia kata di sini, pertama,
mengingati bahawa sangat buruknya perbuatan dosa itu. Kita kena ingat dan tahu perbuatan salah kita tu sangat keji, sangat buruk, dan prosesnya ini perlulah kita selalu mendampingi. Kalau di sana dia kata wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Pada saya dapat kita kaitkan bahawa kita dicadangkan, diminta selalu mendampingi orang-orang yang banyak ilmu, orang-orang yang terus-menerus beribadat, yang menjadikan kumpulan ini menjadikan sedikit saja malam tu untuk tidur dan sedikit saja siangnya untuk makan. Mereka mengutamakan ibadat. Kita dicadangkan supaya mendampingi kumpulan ini, supaya kita dapat jejak kesan bagaimana perilaku gaya hidup kumpulan ini yang dinamakan kumpulan yang diredai Allah sehingga digelar Ibadur Rahman. Jadi saya nak ulang sekali lagi sebagai mukadimah, kita mengulik diri kita bahawa dosa itu sangat buruk, keji dan seksa. Jangan, ya. Yang kedua, mengingati tentang sangat kerasnya seksa Allah Azza wa Jalla dan amat pedih kemurkaan dan kemarahannya yang tidak terdaya untuk menanggungnya. Kita pula kena tahu seksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ni alim, azabun alim, sangat pedih, sangat seksa. Ya, kena yakin bahawa selagi kita berdosa, selama itulah kita akan ditimpa seksa nanti, terutama di hari kiamat. Kita kena tahu, saya nak ulang sekali lagi. Yang pertama, dosa itu buruk, keji, dan dosa itu diseksa dari Allah itu tidak mampu kita nak tanggung. Tak mampu kita nak tanggung dosa itu. Sangat mengerikan. Dan yang ketiga, mengingati pula tentang kelemahan dan kekurangan daya upaya kita sendiri untuk menanggung seksa Allah itu. Ada 3 di sini yang perlu kita ulang-ulang ingatan dalam diri kita. Dosa itu adalah perbuatan buruk, keji dan dosa. Dan dosa itu adalah seksa. Seksa Allah, percayalah, kita tidak sanggup menanggung. Tak sanggup kita tanggung dosa itu kalau tidak diampuni Allah. Dan kita kena tahu pula, kita adalah makhluk yang lemah, yang kalau sekarang kita tidak sanggup menanggung kepanasan matahari, apakah kita terdaya menahan kesat, dan kita tidak sanggup pula menahan gigitan seekor semut umpamanya, apakah kita sanggup menahan seksa bakaran api neraka? Waliyazubillah, ya, cerita orang-orang yang diseksa dalam neraka perlu kita ikuti, dan cerita orang-orang yang mendapat syurga perlu kita ikuti dengan teliti supaya jelira dan mesra dalam diri kita, sehingga segala maksiat dan kesalahan itu terasa salahnya, dan terasa seksa yang nanti akan dirasa oleh pesalah itu. Apabila anda mengekalkan pada mengingati ketiga-tiga ingatan ini, anda ulang-ulangkan waktu malam siang, maka sesungguhnya ingatan tersebut akan mendorongkan anda untuk bertobat nasuha dari perbuatan-perbuatan dosa. Allah jua yang memberi taufik dengan limpah kurnianya. Sekali lagi, musannif buku ini melayangkan doa kepada kita semua. Semoga kita semua mendapat restu daripada Allah, mendorongkan kita nampak jelek
bahawa yang salah itu buruk dan yang baik itu baik, sehingga kita mampu membuatnya dan insya-Allah kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketahuilah dengan yakin bahwasanya taubat ini merupakan satu aqabah, dia panggil, satu tanjakan, satu pendakian. Daki, seolah-olah mendaki bukit yang tinggi, yang curam, berlurah, berduri, banyak penghalangnya. Ya, satu aqabah yang merupakan aqabah yang sukar. Sedangkan persoalannya sangat penting dan bahayanya. Tidak bertaubat itu amat besar, bahaya. Tidak bertaubat itu sangat besar. Sesungguhnya telah sampai kepada kami riwayat bahawa daripada Ustaz Ishaq Al-Isfiraini rahimahullah, seorang tokoh ulama yang mendalam ilmunya lagi mengamalkannya, bahawa beliau telah berkata, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun supaya ia mengurniakan daku taubat nasuha. Sebelum saya teruskan kepada cerita ni, dia bertaubat, memohon doa supaya taubat dia diterima. Saya nak sebut sini dia berdoa 30 tahun. Saya nak kongsi pengalaman para jemaah muslimin muslimat. Saya sentuh tentang doa. Saya telah bertemu dengan satu kenyataan dan pandangan bahawa apabila anda berdoa, janganlah duk tunggu makbulnya. Kerana orang yang berdoa, lebih-lebih lagi, minta maaf, orang macam kita ni hanya berdoa beberapa kali saja, kemudian tidak kelihatan mustajabnya. Kita duk tunggu mustajabnya, dalam jangka masa yang singkat kita akan rasa jemu, kita akan rasa malas, dan wal-iyazubillah lebih itu kita akan pertikaikan tentang kekuasaan dan keadilan ilahi. Maknanya kita berdoa kemudian duk tunggu, mengapalah ada mustajab lagi, mengapalah ada mustajab lagi. Tak lama kita akan puas, mengajuk, menyesal dan kecewa. Dan akhir sekali barangkali wal-iyazubillah kita akan membuat andaian dan tuduhan kepada Allah bahawa Allah begitu dan Allah begini. Wal-iyazubillah. Jadi sebaiknya yakinlah bahawa doa itu adalah ibadat. Khalas, orang Arab kata. Doa itu ibadat. Tanggungjawab aku melaksanakan ibadat tu. Doa aja, tanpa melihat mustajab atau tidak mustajab. Minta tu pun dah kata dapat pahala. Taat tu, minta berdoa tu pun dah dapat, dah dinamakan ibadat. Kalau kita kata dapat dah pahala. Mustajab, wallahu alam, serah kepada Allah. Saya cadangkan kepada semua yang bersama saya, berdoalah banyak-banyak. Ya, kerana doa itu mukhul ibadah. Ya, otak ibadah. Ya, ibadat dia tu. Doalah, terutama apabila saya mohon izin dapat perpanjangkan tentang doa. Apabila kita berdoa, pilihlah doa-doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini di meja ini pagi esok pun masih apa? Diberi peluang untuk berkuliah subuh pada setiap pagi. Duk ulang-ulang kepada jemaah yang bersama saya 3 doa yang sungguh jelira dan mesra kepada saya, dan saya harap para jemaah juga jelira dan mesra dengan doa ini, yang pada saya dia sangat berfungsi terhadap rebah bangun hidup mati kita dalam masa-masa yang berbaki ini. Saya nak sebut sekali lagi doanya, salah satunya tadi, Allahumma arinil haqqa haqqa
warzuqni ittiba'ah. Kita faham makna tu, ya Allah, ya Tuhanku, tunjuk yang benar itu benar supaya aku boleh buat. Saya ulang sekali lagi. Dan tunjuk kepada aku yang salah itu salah. Macam saya kata tadilah, kadang-kadang kita masih kelabu. Salah ke tak tu. Kadang-kadang tak tahu pun yang itu salah besar. Tunjuk kepada aku yang salah itu salah, sehingga aku boleh tinggal. Macam saya kata tadi, saya ulang sekali lagi. Ada di antara kita yang tahu terang-terang itu salah, tapi dia tak boleh tinggal. Yang satu lagi pula, dia tahu yang baik itu baik, tapi dia tak boleh buat. Saya rasa kita pun ada ni. Ada ni benda-benda begini ni. Kita tahu benda tu baik, acak benar dengar tok guru kita bercakap. Banyak buku kita jumpa yang baik tu, dan kita pun aku, tinggal lagi tak boleh nak buat. Tak buat. Sebabnya panjang ceritanya. Satu. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Jemaah yang bersama saya rasa hidup dalam hatinya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmat yang sedang aku nikmati. Kita sekarang, dari dulu sehingga sekarang, kita di bawah. Kita telah diluruhi, diguguri rahmat dan kasih sayang Allah. Bukan kerana kita minta, kerana kemurahan ilahi. Janganlah ditarik balik. Kita ada mata, kita ada tangan, kita segar, kita ada benda sekarang, kita damai. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah ditarik balik. Siang malam kita berdoa, janganlah ditarik balik nikmat yang sedang aku nikmati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dari berubahnya kedamaian yang sedang aku ada sekarang ni. Damai ni, ada orang, ada tempat orang, negeri orang tidak damai. Tidak damai hidup. Kita relax, damai ni. Jangan diubah menjadi sebaliknya. Ada tiga. Satu lagi, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dari didatangi sesuatu secara mengejut, didatangi yang tidak diingini secara mengejut. Janganlah awak mari mengejut. Mati serta-merta ke anak goneng kita, anak lelaki tunggal berusia 10 tahun, tiba-tiba mati dalam keadaan segar mega. Janganlah awak mari mengejut, takut dok tahan nok. Dan apabila tak tahan sabar, berlakulah sebaliknya. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah awak mari secara mengejut benda-benda yang aku dok rok nak fikir, dan dalam wirid kita pun ada. Dan satu lagi, aku berlindung darimu supaya aku dapat tidak melakukan perkara-perkara yang membawa mereka. Satu, dua, coba renung tu isi kandungannya, walaupun dia ingat dalam bahasa Arab, coba isi, ambil kutip, kemudian hayati dalam hati kita, batin kita, buat renungan sekejap, beberapa saat, minta perlindungan 2-3 perkara itu tadi, dan minta Allah perlihatkan kepada kita 2 perkara itu tadi. Dan satu lagi, saya percaya ini 90% jemaah ingat, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, tamatlah riwayat hidup ke ni dengan penuh keimanan, dan janganlah sekali-kali aku ditamatkan dengan su'ul khatimah, yakni tidak beriman. Saya rasa rangkuman 3 doa ini sungguh indah, sungguh berfungsi untuk kita. Saya rasa cukup setakat ini pada malam ini. Cuma saya nak panjangkan sikit lagi. Dia kata apa? Tokoh-tokoh ini tadi 30 tahun minta ampun tu masih tidak tertunai hingga sekarang. Maka sekonyong-konyongnya aku melihat seperti apa yang dilihat oleh seorang orang yang sedang tidur dalam mimpinya. Seolah-olah ada orang berkata kepadaku, bila duk tunggu, duk minta selama tu, dak mari, dak luruh, tidak
dimakbulkan Allah. Tiba-tiba ni mari Allah perlihatkan, aku heran tentang itu. Adakah kamu tahu apa yang sedang kamu mohon itu? Seolah-olah mari soalan kepada mu, tahu ke tak hak mu minta tu? Ketahuilah sebenarnya adalah kamu sedang memohon kepada Allah supaya ianya mengasihimu. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Jalla Jalaluh, Innallaha la yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mu tahu dak benda yang mu minta doa tu, benda yang mu minta supaya Allah kasih kepada kamu. Mu tahu dak innallaha yuhibbut tawabin. Allah sangat menyintai, sangat mengasihi orang-orang yang sedang bertaubat, memohon taubat. Saya rasa kira-kira begitu. Segala yang baik mudah-mudahan dapat dihayati, yang buruk wal iyazubillah. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.